Hai semua dan selamat datang ke saluran coretan biologi. Dalam video ini kita akan membincangkan mengenai jenis-jenis keimunan. Sebelum itu, apa itu keimunan? Keimunan secara ringkasnya ialah kebolehan untuk melawan jangkitan patogen yang boleh menyebabkan penyakit. Jadi dalam video ini kita akan mempelajari apa itu jenis-jenis keimunan, ciri-ciri beserta contoh-contohnya. Keimunan boleh dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut ciri-cirinya. Umumnya, keimunan boleh dibahagikan kepada dua jenis. Yang pertama ialah keimunan semula jadi atau dalam bahasa Inggerisnya innate immunity. Innate bermaksud dalaman. Ianya berbeza dengan natural immunity. Kemudian kita ada keimunan perolehan. Keimunan perolehan ialah keimunan yang diperolehi daripada pendedahan kepada patogen sepanjang hidup mahupun daripada orang lain. Keimunan perolehan pula boleh dipecahkan lagi kepada dua jenis, bergantung kepada di manakah keimunan tersebut dihasilkan, sama ada secara aktif mahupun pasif. Keimunan perolehan aktif dan pasif pula masing-masingnya boleh dipecahkan kepada dua bahagian lagi mengikut sumber-sumber dan proses yang terlibat dalam penghasilannya, sama ada semula jadi mahupun buatan. Okey, mari kita lihat ciri-ciri dan contoh-contoh keimunan semula jadi. Keimunan semula jadi ialah keimunan yang telah wujud dalam diri seseorang sejak lahir lagi dan sangat berkait rapat dengan genetik. Ia juga dinamakan sebagai keimunan tidak spesifik kerana tindakannya yang sama pada semua jenis patogen. Semua ahli dalam spesies yang sama mempunyai jenis keimunan semula jadi yang serupa. Keimunan semula jadi berfungsi sebagai barisan pertahanan pertama dan kedua sekiranya berlaku jangkitan. Ini bermaksud sekiranya keimunan semula jadi tidak dapat menghapuskan jangkitan, barulah keimunan spesifik akan diaktifkan. Keimunan semula jadi melindungi tubuh melalui pelbagai mekanisme yang penting seperti kehadiran jus gastrik dalam perut yang berasid untuk membunuh kuman dalam makanan. Keimunan semula jadi juga wujud dalam bentuk kulit yang menghalang kemasukan patogen ke dalam badan melalui sentuhan. Contoh lain ialah lysozyme dalam air mata dan juga respons badan seperti demam dan keradangan yang menyebabkan bengkak dan kemerahan. Jenis yang seterusnya ialah keimunan perolehan. Keimunan jenis ini hanya diperolehi setelah terdedahnya kepada jangkitan patogen. Keimunan perolehan mempunyai tindakan yang spesifik terhadap jenis patogen melalui pembentukan antibodi. Mari kita lihat pecahan jenis-jenis keimunan perolehan. Keimunan perolehan aktif pula merupakan keimunan atau antibodi yang terbentuk dalam tubuh sendiri. Ia bermaksud tubuh kita sendiri aktif dalam menghasilkan antibodi untuk melawan jangkitan. Disebabkan tubuh kita sendiri yang menghasilkan antibodi, maka jangka masa perlindungan daripada patogen tersebut ialah panjang, disebabkan sel-sel keimunan menyimpan memori mengenai jangkitan tersebut. Keimunan perolehan aktif boleh diperolehi melalui dua sumber, sama ada semula jadi mahupun buatan. Keimunan perolehan aktif semula jadi boleh terbentuk melalui jangkitan yang dialami secara semula jadi seperti dijangkiti COVID-19 waktu membeli belah di pasar raya. Manakala keimunan perolehan aktif buatan pula ialah keimunan yang terhasil setelah disuntik dengan vaksin yang terdiri daripada virus yang telah pun dilemahkan. Buatan di sini merujuk kepada patogen yang telah diolah sebelum disuntik bagi menyahaktifkan patogen yang berbahaya tersebut. Keimunan perolehan pasif pula merujuk kepada keimunan atau antibodi yang dihasilkan luar dari badan sendiri dan diterima kemudiannya. Memandangkan keimunan badan sendiri tidak dirangsang untuk membentuk memori, maka perlindungan hanya dalam jangka masa yang pendek. Keimunan perolehan pasif juga boleh wujud dalam dua bentuk, sama seperti keimunan perolehan aktif yang diperolehi daripada dua sumber iaitu sumber semula jadi dan buatan. Contoh keimunan perolehan pasif semula jadi adalah seperti antibodi yang dipindahkan oleh ibu kepada anak melalui susu badan.
Keimunan ini berguna sementara keimunan bayi tersebut menjadi lebih matang. Manakala keimunan perolehan pasif buatan pula adalah seperti penerimaan siram antibodi daripada haiwan atau orang lain yang telah sembuh dari sesuatu penyakit tersebut. Jadi itu sahaja perbincangan kita dalam video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen pendapat anda. Terima kasih.